Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi ni kelas PM pada share slide lah. Okay, nampak semua? Nampak. Okay, baik. Okay, suara cikgu okey nak? Okey. Okay, baik. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu. Okay. Cikgu nak siapa dah sini? Amir. Amir pimpin baca doa. Okay, buka mic Amir. Amir. Siapa kita tak? Apa kita? Laki. Tak. Kita lelaki dah. Okey, Syabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi syoli sholli wa la sili amli wahlu hudatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Syabil. Semangat baca doa. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita sambung PDPR kita. Tersambung. Okey. Kelas kita hari ini kita akan belajar yang pertama. Siapa nak add ni? Baik. Mengedit dan memunikan petikan. Yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dah dengar tak? Dengar aja. Kenapa ada orang komen tak dengar? Semua okey dengar? Dengar. Semua dengar? Oh. Okey, tak apa. Ramai dengar. Okey. Okey, dua benda hari ini kita belajar mengedit dan memunikan petikan dan peribahasa. So, bahagian pertama, yang ni standard kandungan standard Melayu tentang mutayab betul lah. Okey. Okey, yang ni. Pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat mengedit dan memunikan petikan dari segi penggunaan kata dan struktur ayat yang betul. Ada ayat dalam petikan tu ada penggunaan kata yang tidak tepat dan struktur ayat yang tak betul. Kita kena edit dan murnikan. Kena? Okey. Mula. Okey. Yang ni dalam buku teks. Muka surat berapa dah? Cikgu tak ingat. Sat. Cikgu cek balik. Uh, 78. Tak silap 78. Oh, 78. Kalau tak silap 78 lah. 78. Okey, yang ni petikan dalam muka surat 78. Okey. Baik, saya nak minta Adriana Marisa. Adriana.
Ashrani. Okay, baca keseluruhan petikan dekat slide tu. Dekat buku pun boleh, tak masalah. Kem perkemahan. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Acara perasmian dimulakan dengan alunan serumpun. Kemudian tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu Muhibah seperti lagu Setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan alunan laungan lagu. Sikap mesra dalam pengukuhan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Okey, baik. Terima kasih kepada Adriana Ashrani. Tengok slide seterusnya. Bagus. Baca bagus. Okey, nampak? Yang peringkat pertama tu dia tak ada kesalahan. Yang ni ada kesalahan lah. Baik. Yang pertama, majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalinkan pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Baik. Ada beberapa kesilapan. Yang pertama, kesilapan penggunaan kata. Penggunaan kata yang tak sesuai. Yang kedua, struktur ayat yang tidak betul. Dekat ni dia dah warnakan warna merah. Okay, yang warna tetangga ni, apa dia? Apa kesilapan dia? Penggunaan kata yang tak sesuai dengan kedudukan. Yang warna merah ni panjang ni adalah struktur ayat yang tidak betul. Tengok Okey. Penggunaan kata yang salah, tetangga dan pautan. Apa yang betul? Sini. Tetamu. Tamu. Tetamu. Kita tengok betul tak? Tetamu kehormat. Okey. Tetamu. Betul. Tetamu. Tangga ni untuk apa? Tetangga ni selalunya kita gunakan untuk apa? Jiran. Tetangga. Yang kedua, kesilapan adalah pautan. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan. Apa yang silap? Apa yang silap? Apa yang silap? Hubungan. Menjalinkan hubungan perpaduan. Boleh terima lagi? Menjalin menjalin jalinan
perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Yang ketiga, ni kesilapan apa ni? Ni kesilapan struktur ayat. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Oh, silap ya tu. Saya nak petikkan nafas silap ya. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Betul ni. Apa yang betul? Apa yang silap? Dia terbalik. Tunggal terbalik nampak ni. Ayat dia tak sesuai. Terbalik. Okey, yang betulnya. Selain itu, ini betul, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat. Dapat sini nampak. Dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Yang ni kesilapan dia. Susunan ayat yang tak betul. Okey. Tengok perenggan yang seterusnya. Ya, apa silap ni? Okey, tengok. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada kelab Aluan Serumpun. Kemudian tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Lepas itu tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid berbagai kaum bekerjasama ketika menghias khemah. Kat mana silap je? Kat sini. Yang pertama silap adalah silap penggunaan kata. Atau lagi ada silap penggunaan sudut ayat. Kat sini ada dua. Dua penggunaan kata yang tak sesuai. Kat mana? Siapa tahu? Sila komen. Kat mana? Okey, kaku. Betul. Satu lagi. Ada dua, satu lagi. Selain kaku. Kat mana lagi ni? Kuntum. Okey, tengok betul ke tak? Yang pertama. Kaku. Betul kaku. Betul lagi? Kuntum. Sekuntum mawar merah. Betul lagu kan. Baik, kuntum. Ini dua kesilapan. Yang ketiga kesilapan struktur ayat. Kat mana yang tak betul? Kat mana struktur ayat tak betul? Gimana? Ya, kamu rasa pelik sikit ayat dia tu. Selepas itu tetamu dan ibu bapa untuk beramah masa dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Betul ni. Dekat selepas itu. Okey. Ni silap dah. Lepas itu tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Jadi yang pertama kita tengok kesilapan penggunaan kata dulu lah. Salah, kaku dengan kuntum. Apa yang betul? Tetamu dan murid-murid kaku menyanyi lagu. Kaku menyanyi lagu. Mesti apa? Kalau menyanyi lagu politik kenapa? Sila ke? Duduk ke? Menerak ke? Macam mana? Berdiri. Selalunya apa? Berdiri. Okey, berdiri je betul. Apa lagi yang betul lagi? Kemudian tetamu dan murid tegak. Ataupun berdiri boleh lah. Tegak nyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum. Lagu kuntum. Lagu. Beberapa buah lagu. Beberapa beberapa buah lagu. Kalau kuntum tu lagu Sekuntum Merah. Tahu lagu tu?
Sekuntum mawar merah. Yang keseluruhnya kesilapan suatu ayat. Kita tengok apa yang silapnya. Tentang mana. Selepas itu tetamu dan ibu bapa untuk apa ayat ni? Untuk beramah mesra dengan peserta. Terbalik. Dia tungan terbalik. Tentang mana betul? Okey. Selepas itu tetamu dan ibu bapa melawat. Melawat dulu. Melawat ke tapak perkemahan untuk. Baru dah sambung untuk. Maknanya ibu bapa tetamu ni pergi melawat tapak perkemahan untuk beramah mesra dengan peserta. Okey. Okey. Tengok elok ni. Yang ni ada dalam kerja sekolah kamu. Kan? Kau perasan lah kan? Okey, perenggan terakhir. Perenggan terakhir. Perenggan terakhir saya nak Saifullah. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Saifullah. Marinya. Background belakang tu pada ke mak abah tu. Background belakang tu. Ada labu pilih apa tu? Background. Ni. Mak apa tu weh? Ni. Kilansi. Yalah, tapi hamba background apa? Pensil. Labu dengan pensil. Okay, baik. Tak apa. Baik. Sini ada beberapa kesilapan. Yang pertama, silap perkenalan kata dan silap suayat. Yang pertama, yang mana yang silap? Yang upah sana? Menjamah. Okey, menjamah. Tidak. Okey, betul. Lagi? Ada lagi tak? Ada. Ada lagi tak? Laugan. Laugan. Apa laugan? Sokan apa? Laungan. Okey, laungan lagu. Pelik tak sesuai lah. Laungan lagu. Okay, lagi apa silap dah? Tak. Kita tengok silap. Okey, ayat dah sikap mesra dan dalam mengukuh paduan kalangan murid dan bapa mereka. Yang ni ayat dia percantungan terbalik. Baik. Yang pertama kita nak ubah. Kesilapan pertama menjamah dan laungan. Murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Apa dah? Apa betul? Menjamu selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan. Laungan ni untuk apa? Yang kuat macam azan. Lagi apa lagi? Azan lah no? Kalau orang melaungkan azan. Kan? Lagu panggil apa? Alunan. Alunan ni sesuai juga. Dia sesuai macam untuk zikir. Alunan tu dah ada alunan ombak. Itu dah ada tenang. Menyanyi.
Nyanyian. Apa tu? Dendangan lagu. Bukan dengan dendangan lagu. Sikap mesra dalam mengukuh paduan kalangan murid dari bapa mereka. Apa yang silap? Mana silap? Dalam kalangan murid dan ibu bapa mengukuhkan paduan. Tengok. Okey, sikap mesra pula. Sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mengukuhkan perpaduan. Maknanya dia kena yang mengukuh paduan ni kena dua hujung. Sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mereka mengukuhkan perpaduan. Ini yang betul lah. Okey. Seterusnya. Faham semua? Marah nampak ni. Faham. Faham? Buat nampak ni. Ni siapa ni? Siapa ni? Bel Nasri. Sampai Nasri. Berubah. Baik, kamu pisang. Kamu pisang lah. Okay, baik. Baik. Dah faham? Seterusnya. Pergi ke peribahasa. Buku teks muka surat 79. Ini tak apa, saya tengok. So pada akhirnya kita bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Okey, saya nak sama pula baca. Aku nak baca. Asyir. Tak ada Asyir ha? Asyir. Ya. Sila baca. Ikan. Keluarga Farisha. Okay. Keluarga Farisha ke majlis kenduri perkahwinan. Syufin dan Rubini turut serta sebelum pulang. Encik Khalid terima kasih kerana sudi menghadiri majlis kami. Sama-sama. Terima kasih juga atas kenakan. Tak nampak. Kenakan. Dalam kutip apa dah? Wadah yang langkah kenan. Apa? Teruskan. Langkah kanan kami hari ini. Para pelayan juga manis mulut melayan kami. Persembahan selingan menjadi halwa mata untuk kami. Pasangan pengantin pula sepadan bakalkan pinang dibelah dua. Saya bersyukur kerana ramai yang datang bergotong royong. Mereka rajin macam semut muafakat membawa berkat. Majlis pula berjalan lancar seperti air. Betul, Tuan, saya melihat pelbagai kaum datang. Buka mic. Asyir. Majlis suasana sungguh harmoni. Bulat air kerana pembutung. Apa yang carut ni? Pembetung. Pembentung. Tak nampak pun. Yalah, apa kena butuh pada? Kat buku surat apa? 79. Okey.
Pembentong pembutang tu apa? Baik. Apa tu percubaan yang baik sebab tak nampak dia pakai headset. Kecil tak nampak. Kan? Okey. Okey, Asif. Bola air kanan pembentong 79. Asif. Tak ada Asif ha. Dia beli buku kan? Ada buku. Tak ada. Asif mana? Tidur abang ni. Tidur. Asif ada. Dia cuma tutup mic. Asif. Oh Asif buka mic. Penat yang baca. Dia pergi tidur kot. Okey. Buku teruk. Tak ada buku pula. Ayam kering. Sat nak cari. Tak apa. Asif Saya lah nak baca. Kerja online pula. Nak baca. Kerja online pula. Nak baca. Sambung betul tuan. Saya Cikgu, aku sebab apa buku tu? Lah, Baik, saya nak Syabin. 29 Syabin 79. Siapa je tak? 3, Saya ada. 2. Ambil tang betul tuan. Saya melihat pelbagai kaum. Tang Farisha tu. Betul tuan. Dah, clear tak? Nampak? Cik. Benar, buku siang apa? Buku teks bahasa Melayu. 79. Sambung dengan Farisha. Betul tuan, saya melihat pelbagai kaum datang memeriahkan majlis. Nampak? Dapat tak? Oh, dia cari penuh macam saya kamu tu. Tak ada. Tengok orang lain pula. Saya. Saya nak baca. Syabin. Farisha tu. Mana? Yang ni Syabin. Sambung. Betul tuan. Saya melihat pelbagai kaum datang memeriahkan majlis. Nampak ni Farisha ni. Nampak? Baca. Silakan. Betul tuan. Saya melihat pelbagai kaum datang memeriahkan majlis suasana. Sungguh harmoni bulat air kerana pembentong. Pembentong bulat kata kerana muafakat kami semua ceria bergurau senda. Lagi? Dia habis lah. Betul Farisha, kami berbesar hati menerima kedatangan semua undangan. Ini sekaligus menyemakan perpaduan antara kita bersatu. Kita teguh bercerai, kita roboh. Kami minta diri dulu. Baiklah, ambillah bunga telur ini sebagai tanda mata buat semua. Saya bangga akan Encik Khalid kerana menerima kita dengan hati terbuka. Encik Khalid juga peramah mengikut resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Terima kasih. Syabin. Okey, bagus. Ini adalah dialog antara keluarga Farisha dia pergi kenduri Encik Khalid. Jadi dalam
dialog tersebut ada peribahasa. Okey, peribahasa ada banyak ah. Ada 8. Ada simpulan bahasa, apa lagi? Ada peribahasa, ada perumpamaan, ada bandingan semacam, pepatah, lagi apa? Banyak lah. Jadi itu sebagai daripada peribahasa. Okay, seterusnya kita tengok. Ini perbualan Encik Khalid. Ada beberapa peribahasa situ. Okey. Yang pertama, langkah kanan. Yang kedua, manis mulut. Yang ketiga, halwa mata. Ya, aku masuk langkah kanan. Sebelum tu, langkah kanan ni jenis apa ni? Apa jenis peribahasa dia? Jenis apa? Simpulan bahasa ke, peribahasa ke, pepatah ke, bandingan semacam ke, perumpamaan ke? Okay, komen. Okay, langkah kanan. Langkah kanan adalah jenis apa? Simpulan bahasa. Maksudnya, langkah kanan bermaksud bernasib baik ataupun bertuah. Maknanya, tapi rumah tu tiba-tiba langkah kanan di rumah dia. Rupanya dia buat penuri. Padahal nak pergi rumah, nak pergi jumpa, nak sembang-sembang lah. Rupanya dia buat penuri. Maknanya, nasib baik lah. Dapat bertuah lah. Okay. Yang kedua, manis mulut. Dia jenis simpulan bahasa. Maksudnya, pandai berkata-kata. Okey. Yang ketiga, halwa mata. Dia jenis apa? Dia simpulan bahasa ke, peribahasa ke, perumpamaan. Ataupun patah ke. Simpulan bahasa. Okey, jawapannya simpulan bahasa. Maksudnya? Halwa mata. Persembahan yang mengasyikkan. Seronok lah. Kalau mata ni sembahyang seronok kita tengok lah. Okay. Seterusnya. Ada apa nama ni, peribahasa bagaikan pinang dibelah dua, rajin macam semut, muafakat membawa berkat, lancar seperti air. Dia apa dia? Bagai pinang dibelah dua, Perumpamaan. Maksudnya pasangan yang sepadan ring. Ini hasil the mapping. Okey, sepadan. Tutup mic Syekul. Baik. Maknanya kenapa dia katakan pengantin yang pasangan yang sepadan sebab apa? Sebab pinang kalau ada belah dua, sama besar tak? Sama besar kan? Sama. Sama lah kan. Sepadan lah. Yang tak padan, salah belah. Bagi pinang, salah belah. Korang kecil sama besar. Tu bagi pinang, salah belah. Tak? Kena. Jadi, dia belah dua maksudnya pinang belah dua maknanya sama besar, sama cantik, sama padan. Maknanya lelaki tu handsome, pasangan dia yang perempuan tu cantik. Sesuai lah. Bukan ada dua perempuan. Pasangan tu cantik, lelaki dan perempuan dia sepadan. Maknanya sesuai. Sama kurus, sama cantik, sama handsome, sama semualah. Tu bagaikan pinang dia belah dua. Rajin macam semut.
Dia apa dia? Kategori apa? Kumpulan Dia kategori bagi dengan semacam. semacam. Okey, kalau dia menggunakan rajin macam semut, dia bandingan. Contoh, cantik macam apa? Cantik macam bidadari. Bidadari. Lagi apa? Apa lagi yang bandingan semacam? Lupa dah. Banyak sangat. Okey, maksudnya orang yang rajin bekerja. Rajin bekerja. Cepat, bawa dia cepat. Dia cepat ni lepas hudung. Rajin bekerja ni macam semut. Semut ni rajin tak? Semut ni rajin. Nah. Muafakat membawa berkat. Ini adalah pepatah. Maksudnya kejayaan dapat dicapai jika semua orang bersatu padu. Sebab tu muafakat membawa berkat. Boleh sebab seorang tak? Tak boleh buat seorang. Kan, duduk kampung-kampung ke, duduk taman ke, tak boleh duduk seorang. Kena muafakat. Okey, lancar seperti air. Bandingan Semacam. Dia sudah rajin macam semut, lancar seperti air. Dan itu adalah bandingan. Sesuatu perkara yang dirancang berjalan dengan baik ataupun lancar. Dia rancang kenduri itu elok jalan. Maknanya kendurinya berjalan seperti air, lancar seperti air. Mana? Elok. Okey. Seterusnya. Betul tuan, saya melihat sekian. Ada peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat dan berbesar hati. Apa dia ni? Kategori apa ni? Ini bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Pepatah. Pepatah, betul tak? Tengok betul tak pepatah? Pepatah. Kenapa orang panggil bulat air kerana pembentung? Air bentuk bulat ya? Tak. Apa dia pembentung? Tak tahu. Orang dah sebut bulat air kena pembentung, bulat kata kena muafakat. Apa dia tak faham ada pembentung boleh. Apa dia pembentung? Tak ada pembentung. Tak logi. Tahu. Logi bentuk apa? Logi bentuk buncung. Mana buncung? Apa buncung? Logi bentuk silinder kan? Silinder. Tapi orang panggil bulat lah sebab dia bentuknya bulat kan? Betul tak? Betul. Sebab ayak ni dia jadi bulat bukan sebab apa? Bukan sebab dia ayak tu bulat. Sebab bekas tu bulat. Bekas dia bulat. Jadi kena bulat air. Nampak Bulat air dia kerana bekas dia bulat. Kerana pembentung. Bulat kata maknanya apa ni, keputusan masyarakat apa pun sebab muafakat, semua pakat. Semua ni setuju semua. Sebab itulah dia patah yang selalu orang guna. Bulat air kena bentung, bulat kata kena muafakat. Maknanya setiap keputusan tu mesti muafakat. Okey. Maksud dia apa? Tengok maksud dia. Sebulat suara kerana muafakat. Kita buat keputusan kena muafakat. Boleh tak kalau seorang tak setuju? Contohlah kalau yang muafakat, dia pun nak buat syarat, nak buat hari buat sambutan ni lah akhir tahun kan, nak buat jamuan akhir tahun.
Kan? Semua setuju. Tapi seorang tak setuju kita membuat. Boleh tak kata-kata muafakat? Tak boleh lah sebab dia kena sebulat suara. Semua kena setuju. Sebab tu perlu adanya muafakat. Nak dapat sebulat suara ni kena ada muafakat. Bincang apa dia masalahnya. Itulah. No? Okay. Itu sebenarnya sebulat suara kerana muafakat. Kena semua kena pakat. Kena semua kena setuju. Nak buat jamuan akhir tahun. Jadi semua setuju lah. Semua setuju kan bulat sebulat suara lah. Ibaratnya bulat air kena bentung, bulat kata kena muafakat. Itulah maksudnya. Okay, yang keduanya. Berbesar hati. Apa dah jenis apa ni? Jenis bahasa. Simpulan bahasa. Maksudnya gembira atau bangga terhadap sesuatu pemberian atau pertolongan. Maknanya dia seronok, dia berbesar hati, bangga terhadap pemberian ataupun pertolongan memberikan kepada seseorang lah. No? Ada lagi tak? Okey, ada lagi. Ada peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul? Minta diri dan tanda mata. Okay, apa dia? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kan bersatu kita teguh, cari kawan lain tak? Bercerai ni roboh lah. Berpecah ni roboh lah. Apa maksud jenis bahasa ni? Jenis apa ni? Jenis pepatah. Banyak peribahasa pepatah yang kita tengok yang apa? Yang kita tengok kat TV ke, dekat apa iklan ke, banyak pepatah lah peribahasa ni. Satu teguh, cerita roboh. Bulat air kena bentung, bulat kata kena muafakat. Apa lagi? Pepatah ni. Pantun bukan peribahasa lah. Maksudnya persefahaman dalam sebuah masyarakat dapat membuah kejayaan. Manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. So kalau satu organisasi ataupun sekolah ataupun kelas, kita semua kena ada sefahaman. Tak boleh balah. Tak boleh perbalahan. Kalau balahan, kita roboh lah. Menyebabkan perpecahan. Minta diri. Dia jenis simpulan bahasa. Maksudnya, mohon keizinan untuk pergi. Kami minta diri dulu. Maksudnya kami nak pergi dulu lah. Minta izin. Tanda mata. Jenis simpulan bahasa. Maksudnya barang atau hadiah sebagai Ingatan. bunga telur lah. Telur bagi telur je mohon tahu lah. Bagi Dapat bunga telur. Bunga telur. Kenapa orang Melayu ni suka bagi bunga telur? Tak tahu lah. Tak tahu. Sebab ada sebab orang dulu buat ni. Aku macam sendiri. Tanya mak kamu ke, kawan kamu ke, sebab apa orang Melayu dulu ni dia pergi kenduri dia bagi bunga telur. Ataupun tak bunga telur dia bagi telur, dia bagi macam kotak apa? Kotak macam rumah sikit kan bentuk kotak apa? Letak telur tu. Betul tak? Kan? Kita bagi telur sebiji je, betul tak? Mana orang pergi kenduri dia bagi telur sebiji? Tak, orang dia bagi bekas tak kan? Dia bagi bekas macam kotak. Petas kan, macam rumah kan. Dia bagi letak telur tu. Betul. Tak pergi kenduri kan? Tak, bunga telur, dia bagi telur dalam bekas apa? Bekas kertas tau. Ataupun dia bagi lah ni tak ada lah ni kurang sikit lah ni orang bagi apa? Lalu orang bagi goodies bag.
back English tu. Dia boh coklat, dia boh bahulu, dia boh boy. Psoriasis, dia boh yang mineral yang kecil tu. Betul tak? Betul. Betul. Kan banyak kan nori kan. Selalu kalau orang lama-lama mesti dia bagi bunga telur. Tapi ada juga bunga telur kadang-kadang. Sebab bunga telur ni kenyal sikit. Telur tak apa telur. Telur nak beli telur rebus lah. Nak buat bunga tu lambat. Nak ambil leading, nak buat ikut bunga tu lambat sikit lah. Nak ikat dengan ni pula lambat lah. Lalu bunga telur ni orang kadang buat 500 biji, 1000 biji. Tu dia punya tanda bunga telur. Tanda mata. Ataupun orang bagi psoriasis ke kan. Tu apa kan tanda mata lah no. Okay. Inilah tu. So, saya bangga akan Cik Khalid kerana menolong kami dengan bunga, dengan hati terbuka. Cik Khalid juga peramah mengikut resmi padi, makin bersih makin menunduk. Okey. Oh dah ni, hati terbuka apa dia? Simbolan bahasa. Udang bahasa. Ikhlas. Hati terbuka ni ikhlas. Mengikut resmi padi, makin berisi makin menunduk. Apa dia? Pepatah. Pepatah. Maksudnya? Sebab tu orang tertuduh dia suruh ikut resmi padi. Jangan ikut resmi lalang. Dia makin tinggi makin merayun. Letak penerian. Padi makin tinggi makin menunduk. Sebab apa? Berisi banyak. Semakin dia berilmu, tinggi pangkat, semakin merendah diri, dia tak sombong. Tu maknanya masuk mengikut resmi padi, makin berisi, makin menunduk. Pasal tak padi? Padi tegak ke tunduk? Padi ni kalau dia masak, dia tunduk bawah. Betul tu. Maknanya dia rendah diri, tak sombong. Walaupun dia pangkat tinggi pun sekalipun, dia berilmu banyak ilmu sekalipun, tapi dia tak sombong. Maknanya itulah orang panggilnya pepatah orang Melayu dulu. Mengikut resmi padi, makin berisi, makin menunduk. Okay. Habislah. Okay, ni terakhir, last. Sebelum kita habis kelas, tengok video ni dulu. Ini pelajaran. Objektif pembelajaran kepada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat memahami dan menggunakan sekurang-kurangnya 5 daripada 8 kata berimbuhan apitan dengan betul mengikut konteks. Jadi hari ini kita nak mempelajari tentang kata berimbuhan apitan. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita nak kenali dahulu apa itu kata berimbuhan apitan. Mari kita lihat, okey. Kata berimbuhan apitan ialah kata yang menerima imbuhan di hadapan dan di belakang kata dasar. Jadi imbuhan di depan dan belakang. Sebab itulah dia diapit oleh imbuhan. Jadi sebab itulah nama dia kata berimbuhan apitan. Okey. Kita lihat contoh yang pertama. Kekitaan. Okey, tengok di situ cikgu letakkan imbuhan berwarna merah dan juga tulisan berwarna hitam tu ialah kata dasar. Okay, untuk perkataan kekitaan, kata dasarnya ialah kita. Okey, jadi apabila ditambah imbuhan di hadapan dan juga belakang, jadilah kekitaan dan secara langsung dia menjadi kata berimbuhan apitan. Okey, yang kedua, persaudaraan. Okey, berasal daripada kata dasar saudara. Yang ketiga, bersalaman. Kata dasarnya ialah salam. Jadi macam kita nak kenali kata sesuatu perkataan itu adalah kata berimbuhan apitan. Kamu kena ingatlah dia punya formula dia. Imbuhan di hadapan, kemudian ada kata dasar dan kata dasar tu ada imbuhan di belakang dia. Jadi kata dasar tu dia diapit oleh imbuhan. Jadi sebab itulah terjadinya ataupun terhasilnya kata berimbuhan apitan. Okey. Terus mari kita lihat aktiviti kita. Kita perlu merujuk pada buku teks ya. Okey.
Murid boleh melihat dalam buku teks kamu, boleh lihat pada muka surat 80. Mari kita baca teks ni bersama-sama. Okey, kita tetap bersahabat. Farisha mengirim email kepada rakannya untuk menceritakan aktiviti memupuk perpaduan kaum di sekolahnya. Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk bercerita tentang aktiviti memupuk perpaduan di sekolah saya. Antara programnya termasuklah pertandingan drama muhibah, larian sehati sejiwa, malam kebudayaan dan sukaneka perpaduan. Program itu untuk melahirkan peserta yang dapat menjiwai erti perpaduan. Okey, jadi awak lihat untuk pertandingan yang pertama ni, terdapat tulisan yang berwarna biru. Okey, sebenarnya tulisan berwarna biru itu mewakili kata berimbuhan apitan. Kita lihat perkataan yang pertama iaitu perpaduan. Okey, perpaduan ataupun kata dasarnya ialah padu. Okey, mendapat imbuhan di hadapan per dan juga di belakang an. Jadi terhasillah perkataan perpaduan. Itu kata berimbuhan apitan yang pertama dalam perenggan yang pertama tu. Okay, untuk yang perkataan yang kedua ialah kebudayaan. Okey, yang berasal daripada kata dasar budaya. Okey, selain daripada dua perkataan tersebut, ni ada lagi kata berimbuhan apitan dalam perenggan tersebut. Jadi cikgu nak kamu cuba cari apakah perkataan lain yang merupakan kata berimbuhan apitan dalam perenggan tersebut. Okey. Kemudian, mari kita lihat perenggan seterusnya, perenggan kedua. Setiap aktiviti dan penyertaan dalam sesebuah pasukan perlu melibatkan murid berbilang kaum. Pihak sekolah juga mengundang sebuah kumpulan kebudayaan dari Sarawak dan Sabah. Mereka beraksi untuk meriah. Kamu lihat di situ ada perkataan meriah. Jadi kita perlu tambahkan imbuhan di hadapan dan juga di belakang untuk menjadikan perkataan tersebut kata berimbuhan apitan. Jadi apa yang sesuai murid-murid? Tak apa, kita simpan dahulu jawapan kamu sambung semula malam kebudayaan. Seperti kata pemimpin, rakyat mestilah bertoleransi dan mengelakkan perpecahan. Pada hari itu, peserta saling salam dan bermaafan. Semangat kita jelas kelihatan melalui program itu. Program itu dapat memupuk semangat perpaduan dan kembang bakat kerana budaya yang waris bangsa perlu raih agar sentiasa subur. Akhir kata, saya berharap agar saudara juga sudi menceritakan aktiviti perpaduan di sana. Kita patut syukur nikmat muhibah di negara kita. Saya berharap semoga tali saudara kita terus terjalin. Walaupun jauh di mata, dekat di hati, kita tetap bersahabat. Sekian, terima kasih. Okey, daripada petikan yang telah kamu baca tadi, kita nak cari jawapan untuk melengkapkan perkataan supaya perkataan tersebut menjadi kata berimbuhan apitan. Kita lihat perkataan yang pertama, meriah. Imbuhan di hadapan dan juga belakang apakah yang sesuai untuk diletakkan di situ? Okey, imbuhan yang sesuai ialah memeriahkan. Okay, jadi perkataan tersebut akan menjadi memeriahkan. Kemudian, pada hari itu peserta saling salam. Jadi kita boleh tambah imbuhan bersalam, bersalaman dan bermaafan. Kemudian semangat kita. Ada apa imbuhan di hadapan dan belakang yang sesuai diletakkan di situ. Ya, semangat kekitaan. Semangat kekitaan. Tengok ayat yang seterusnya. Semangat perpaduan dan kembang bakat. Kembang bakat. Jadi kita boleh letakkan di situ mengembangkan bakat. Kerana budaya yang waris. Waris. Kita tambah imbuhan apa di situ?
Budaya yang diwarisi bangsa perlu raih. Okey, kita boleh tambah imbuhan diraikan agar sentiasa subur. Okey. Seterusnya kita lihat ayat pada pertanyaan terakhir. Kita patut syukur. Okey. Di situ kita boleh letakkan imbuhan. Kita patut mensyukuri. Okey, nikmat menimpa di negara kita. Saya berharap semoga tali saudara. Okey, saudara kita boleh tambah di situ imbuhan hadapan persaudaraan. Okey, an imbuhan di belakang. Dia akan menjadi persaudaraan kita terus terjalin. Okey, dah habis perbincangan kita di situ. Sambil-sambil kamu membaca teks ini, cikgu harapkan kamu dapat mengenal pasti kata yang berimbuhan apitan yang lain yang ada dalam petikan yang telah kita baca tadi. Okey, seterusnya mari kita lihat. Okey, kata berimbuhan apitan dalam petikan telah kita bincangkan tadilah. Okey, imbuhan apitan yang pertama, perpaduan berasal pada kata dasar padu, kebudayaan, okey, berasal pada kata dasar budaya, memeriahkan, kata dasarnya meriah, bersalaman, kata dasar salam, kekitaan, kata dasar kita, mengembangkan, kata dasar kembang, diwarisi, kata dasar waris, diraikan, kata dasarnya rai, mensyukuri, kata dasarnya syukur, persaudaraan, kata dasarnya ialah saudara. Okay, ini merupakan jawapan telah kita bincangkan ataupun jawapan yang telah cikgu berikan tadilah kepada kamu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Itu tadi. Kenal dengan kata perimbuhan apitan. Ada kaitan dengan apa ni latihan kita lah. So, saya nak upload okey, ni latihan kamu. Okey tak? Betul. Itu cuma kalau saya surat itu 1 dan 2. So hari ni kamu sambung lagi ke surat 3 yang ni. Yang ni memang dah ada yang cikgu ajak tadi. Apa yang fokus ngajak tadi insya-Allah boleh jawab. InsyaAllah. Yang 3 ni. Okey. Yang 4 ni apa yang fokus ngajak tadi boleh jawab maksud dia. Apa maksud dia ni? Ataupun dia tengok balik lah rakaman kelas kita ni. Dan lepas tu dia kena pilih satu peribahasa, kemudian dia buat ayat. Contoh dia bagi tanda mata, dia pilih tanda mata. Kami mendapat bunga telur sebagai tanda mata sebelum beredar dari pada kenduri. Dapat tanda mata. Okey. Yang kelima, yang ni nampak? Yang saya cakap tadi. Masukkan dia punya imbuhan apitan dia dalam kutek tadi. Nampak? Mudah ya. Kemudian dia pilih 5 kata imbuhan apitan. Contoh dia pilih perpaduan, dia bina ayat. Ataupun dia pilih kebudayaan, bina ayat. Pilih 5 saja. Okey, itu saja. Kerja kamu untuk minggu ni sampai di sekolah ni siapkan muka surat 3, 4 dan 5. Ni saja. 3, 4. Cikgu, sekolah bila? Minggu depan. Cikgu, ada kelas tambahan tak minggu depan? Mestilah ada. Okey. Yang mesti tak ada cuti. Rasanya minggu depan tak ada sebab raya adik ada Esok ke tambahan kan? Baik. Nanti tambahan tu dia maklum kemudian lah. Sebab kalau tak mungkin sebab cuti korban.
So semua kalau nak habis 9 lembu kan. Jadi insyaAllah lah. InsyaAllah yang latihan kamu siapkan. Dengan latihan sebelum-sebelum ni yang tak buat lagi tu. Yang tak hantar lagi tu yang sebelum-sebelum ni tolong hantar lah. Boleh buat hari ni ataupun esok atau hari Ahad. Saya bagi seminggu tu kamu siapkan lah. Latihan yang 3, 4, 5 ni. Nak ambil jam mana? Ambil dekat link cikgu. InsyaAllah cikgu. Ambil kat link cikgu tu kamu download. Okey. Okay? Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Kita Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya cikgu. Raya. Awal yang wish. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya semua. Baik. Selamat menyambut Raya Aidil Adha. Dan selamat Hari Raya. Raya. Kullu amin wa antum bil khair, kebaikan. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih.